Saya Yusmizan. Entahlah kenapa hari ini saya berasa lemah dan kurang sehat. Adakah saya telah dijangkiti COVID-19? Mungkinkah kerana saya ada pergi ke kawasan zon merah? Atau kerana saya berbual dengan Siti? Atau terpegang plastik bag tu? Susah nak bernafas. Yus, relax bro. Gunakan My Sejahtera je dulu. Okey. Baiklah, saya cuba. Klik kemas kini status risiko COVID-19. Simptom, ya. Sejarah perjalanan serta kontak hubungan baru-baru ini? Tidak. Memang mudah aplikasi My Sejahtera ni. Saya kini berstatus biru. Maklumat kesihatan saya juga turut disimpan dalam kod QR untuk kegunaan fungsi lain. Dengan My Sejahtera, saya juga turut boleh melakukan penilaian kesihatan untuk ahli keluarga. Baiklah, jom pergi beli barangan runcit. Sebelum masuk ke kedai, saya perlu mengimbas kod QR My Sejahtera kedai tersebut dengan menggunakan pengimbas kod My Sejahtera check-in. Proses ni automatik, pantas dan selamat. Dengan menggunakan aplikasi My Sejahtera, saya boleh menyesuaikan diri dengan mengamalkan budaya norma baharu dengan berkesan. Ayuh, muat turun aplikasi My Sejahtera hari ini. Bersama, kita putuskan rangkaian COVID-19. Sekali lagi kita dalam rancangan Kecek Kira bersama Kelantan TV dan Kelantan Kini di Holiday Villa Hotel Wokah Cik Yeh. Dan minggu ni alhamdulillah kita dapat sekali lagi jumpa dengan Dr. Hanif Yahya, penasihat kewangan berlesen yang dengan Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security dan cerita sambungnya lah daripada hot minggu lepas ni tentang scam, macam-macam jenis scam ada ni. Cumanya kita tak tahu nak beza ni sebab kadang-kadang scam tu bunyi macam MLM, multi level marketing, dan ada pula jenis jual produk, lepas tu mungkin produk tu mahal, lepas tu kena cari ahli bawah dia, dan mungkin dia berselindung di sebalik lesen AGL atau jualan langsung. So macam mana kita nak kenal pasti tu MLM tu hok sungguh ke ataupun memang scam hok berselindung di sebalik MLM tu? Boleh Hanif ceritakan sikit? Okey, terima kasih Dr. Jo. Okey, pertama sekali, kalau macam kita sebut MLM, first thing, ramai orang terfikir adalah berkenaan dengan skim cepat kaya. Kawan-kawan saya sendiri pun, bila sebut MLM, skim cepat kaya. Sebenarnya, MLM dengan skim cepat kaya ni, dia berbeza. MLM, dia adalah salah satu sistem, dia adalah salah satu sistem perniagaan. Kalau macam sistem perniagaan biasa, okey, dia ada tiga. Pertama kilang, okey, manufacturer, kemudian dia ada tengah-tengah distributor, dan kemudian ataupun dalam istilah dia adalah sebagai pemborong lah, wholesaler. Okey. Kemudian dia yang ketiga adalah dia pelanggan. Okey, itu adalah dalam sistem perniagaan tradisional yang biasa. MLM ni dia adalah satu sistem yang mana daripada kilang ni dia terus pergi ke distributor, and dia terus pergi ke pelanggan. Dia tak ada orang tengah pemborong itu. Okey. Dan kalau macam kita ikutkan MLM ni, dia memang dia guna pakai sistem ni di seluruh dunia. Tak kisah sama ada di Malaysia ataupun di seluruh dunia. Sama ada kita perasan atau kita tak perasan je. Herbalife yang kita dapat Messi pakai sebelum ni. Herbalife menggunakan sistem perniagaan berasaskan MLM. Avon MLM juga. Macam Causeway ada, Amway ada. Kalau di Malaysia Causeway, Amway sebenarnya dia berasal daripada Amerika. Kemudian dia ada juga dekat dalam Malaysia. So kalau macam kita nak kata scam, this entity dia bukannya scam. So first thing yang kita kena betulkan, MLM tak sama dengan skim cepat kaya. Tapi kebiasaan orang kita akan anggap MLM tu adalah skim cepat kaya. Sebab banyaknya dia guna MLM skim cepat kaya ni guna model MLM untuk buat skim cepat kaya. Sebab skim cepat kaya macam saya ada cakap minggu lepas, dia menggunakan konsep piramid yang dia ada level 1, level 2, level 3. MLM dia pun menggunakan konsep yang sama. So cuma beza dia, MLM
dia bagi apa dipanggil, dia kan ada good sales apa benda apa semua, dia bagi pulangan berdasarkan jualan. Yang ini tak, dia bagi pulangan berasaskan orang yang masuk. Itu ada dengar so tu kata itu kita kena ni, bezakan. masuk skim ni tak payah jual barang dia kata. Cari orang boh ya. Cari dua orang ya. Lepas tu dua orang cari dua orang lagi. Lepas tu kalau yang tu itu kena hati-hati. itu sama rasanya sama macam orang nego emas jugalah. Dia berselindung sebalik emas walaupun emas tu tak ada masalah. Tapi bila dia berselindung sebalik produk tu, sebalik emas tu hak jadi tak betul tu kan. Sama dengan MLM ni. So ramai ke orang hak kena tipu ni macam skim ni MLM? Ramai. Kalau macam kita tengok dalam surat khabar, kita boleh nampak sangat-sangat ramai yang orang kena tipu. Okey. Kita sambung balik yang tadi tu. So kita kan dah tahu first cara nak bezakan tu. Kedua, kita kena ingat MLM dia adalah bisnes. Dia adalah macam mana kita nak menjual barang daripada kilang terus kepada pelanggan, terus kepada consumer. Dia adalah bisnes. So bila bisnes, dia ada satu bisnes model. Dia ada benda yang jelas, benda apa yang nak kena jual. Maksudnya, and then kalau macam kita tak jual, pernah join mana-mana MLM dah? Dulu pernah dia nak masuk ahli tu bayar mahal beratus-ratus. Dapat produk tu biasa-biasa ya, tapi harga dia mahal 10 kali ganda. Lepas tu dia kata samalah, dia kata tak payah jual. Guna sendiri ya. Lepas tu yang penting cari orang bawah. Kalau tu orang bawah kena cari orang bawah lagi. Setiap kali dapat orang bawah tu kita akan dapat bonus. Kalau macam doktor ada pernah join Amway ke apa benda, kalau macam kita nak berjaya dalam that business, kita tak boleh lari daripada first kita kena didik orang downline kita tu untuk jual barang. Kedua, kita sendiri kena jual barang. There is no such thing tak payah jual barang. Yang penting cari orang downline. Yang penting cari orang masuk. Itu memang totally pelawak lah. Kalau kata tapi orang kita ni dia malah nak buat kerja. Kalau boleh kak masuk ahli kak relax, goyang kaki duit masuk boleh. Kalau yang kata goyang-goyang kaki tu, itu memang adalah skin cepat kaya. Sebab kalau MLM betul, kalau macam tak kisahlah yang nama-nama yang saya sebutkan tadi tu, kita akan nampak diorang akan agresif untuk menjual. Diorang akan message kita kadang-kadang masa WhatsApp, doktor belilah produk ni, sebab diorang akan dapat duit keuntungan daripada commission, daripada jualan daripada barang itu. So dia memang core dia mesti ada bisnes. Kalau macam kita dapat tahu satu MLM, satu skim yang mana dia sekarang ni MLM yang macam dia cakap itu, dia orang cuba nak selindung. Awak masuk ni ada barang. Macam bayar 500 ke bayar 1000 ke dapat barang. So ada setengah MLM yang bijak, dia akan buat yang macam tu. Awak bukan MLM, awak dapat barang. Kemudian barang ni jual lah kan. Satu benda yang kita kena ingat, kita kena perhatikan betul apa dia punya business model. Kita kena perhatikan betul macam mana nak berjaya dalam business. Barang tu ada, contohnya kopi kan. Tapi kata awak tak usah jual lah, kita tolong jual bagi awak. Yang tu pelawak. Kita kena perhatikan, kalau kita kata MLM tu betul ke tak, memang betul dia ada barang. Sekarang ni kita kena perhatikan sistem dia tu sebenarnya lebih fokus kepada jual barang ataupun cari orang. MLM yang betul, main dia adalah jual produk. Bukannya nak cari orang. Tapi diorang pun nak cari orang lah, sebab diorang nak bina satu grow team kan. Tapi fokus dia memang dia kena jual barang. Dia tak boleh lari daripada jual barang. Yelah, sebab kalau tak jual barang, macam mana diorang nak dapat commission? Yang skim-skim cepat kaya mengarut ni, diorang bukan nak jual barang, diorang nak duit. Kita masuk, kemudian bagi kat lili di atas, lepas tu dapatlah kepada founder dia tu. Duit hak masuk ahli tu lah hak dia bayar kepada orang lain tu. Lepas tu selagi ada orang masuk, selagi itulah dia akan besar sampailah satu ketika ni tak ada orang nak masuk dah. Masa itulah dia akan jatuh kan. Itu yang macam mana skim Pak Mantelo collapse. Dia collapse tu, selepas mana skim dia tu dia dah tak boleh nak bayar dah. Downline dia. Kenapa dia dah tak boleh tak nak bayar? Sebab dia dah tepu. MLM ni, skim cepat kaya ni, dia akan start kantoi bila dia dah tak boleh bayar.
Bila dia tak boleh bayar tu, maksudnya skim tu dia dah tepu tu bermaksud dia dah tak boleh cari orang bawah. Pada masa itu dia memang sistem tu memang akan kolaps lah, sebab tak boleh nak bayar orang-orang atas. Sebab dia bukannya nego pun, dia ambil Sebab dia duit bukannya duit nego, keahlian tu untuk bayar orang lain. Ya. Selagi ada ahli masuk, selagi itulah dia ada duit nak bayar. Bila orang start dah tak masuk, dia kolaps lah. So dia punya point utama nak kena tahu ni, Kita kena syarikat tahu tu jual business barang model. ke tak? Dia jual barang ke tak, lepas tu macam mana nak berjaya, macam mana dia punya business model dia. Kalau dia selina pasal barang tapi tak payah jual barang, tu kena hati-hatilah. Yang tu kita kena hati. check sungguh lah. Kalau dia kata kita nak jualkan je, kita nak jualkan ke apa-apa ke, macam-macam alasan tu, itu tak saya lah. Okey, tak apa. Kita sambung sebentar lagi. Kita minum kopi dulu. Dan kita akan berjumpa sekali lagi dalam rancangan Kecek Kira, anjuran Kelantan TV dan Kelantan Kini di Holiday Villa Hotel Wokah Cik Yeh. Kita jumpa lagi sebentar lagi. Manakala tarikh pembukaan semula sekolah bagi murid tahun 1 hingga tahun 4 adalah pada hari Rabu 22 Julai 2020. Mengatasi COVID ini, maka saya sangat-sangat ingin menasihati pelajar, terutamanya guru, begitu juga dengan ibu bapa, supaya sentiasa mengikuti segala peraturan, segala nasihat yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berwajib, pihak kerajaan, pihak Kementerian Kesihatan dan nantinya pihak sekolah. Yang pertama, ibu bapa, tolong pastikan, tolong nasihatkan kepada anak-anak agar sentiasa mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah nanti. Pastikan juga kesihatan anak-anak sentiasa terjaga. Dan kalau didapati anak-anak mengalami tanda-tanda kurang sihat, demam dan batuk-batuk, selesema dan sebagainya, pastikan mereka terjaga di rumah. Jangan benarkan mereka untuk ke sekolah. Hai, saya Yusmizan. Entahlah kenapa hari ini saya berasa lemah dan kurang sehat. Adakah saya telah dijangkiti COVID-19? Mungkinkah kerana saya ada pergi ke kawasan zon merah? Atau kerana saya berbual dengan Siti? Atau terpegang plastik bag tu? Susah nak bernafas. Yus, relax bro. Gunakan MySejahtera je dulu. Oh, okey. Baiklah. Okey, kita kembali dalam rancangan Kecek Kira, anjuran Kelantan TV, Kelantan Kini di Holiday Villa Hotel Wokah Cik Yeh. Dan sekali lagi kita bersama dengan Dr. Hanif Yahya, penasihat kewangan berlesen dengan Bank Negara Malaysia dan juga Suruhanjaya Security. Dan tadi kita kecek pasal MLM ni. Ada MLM hok sungguh, ada hok scam, hok dia berselindung di balik MLM dia. Dan Dr. Royak tadi kalau MLM tu dia ada jual barang tu, okey dah, tak ada masalah lah. Macam saya pun Koperasi Makmur Kelantan Berhad, kita ada jadi stokis untuk syarikat TDC Holding. Kita jual susu kolostrum Situ Joy. Memang lakulah susu ni, tapi sebab ada produk tak ada masalah lah, sebab dia memang syarikat MLM yang betul. Cuma bagaimana kita nak tahu ciri-ciri scam ni? Dia diselindung sebagai MLM tapi sebenarnya dia scam. Bagaimana kita nak tahu tu? Okey, first tadi tu saya dah cerita berkenaan kita kena lihat dia punya business model. Kalau boleh kita kena faham macam mana business model dia berjalan. Kalau macam kita sendiri tak boleh explain business model dia macam mana, so kita kena ingat something wrong dengan pelaburan tersebut lah. Okey, dia boleh guna macam-macam penipuan. Dia kata ini adalah marketplace, ini adalah skim periklanan, kita tersenarkan dekat dengan Nasdaq, macam-macam. Dia akan cerita Mekah lah apa benda semua. So dia sentiasa dia berinovatif. Sekarang ni dah ada bentuk dalam bentuk e-dagang, marketplace yang saya ceritakan tadi. Okey. Selain daripada itu,
cara kita dah mudah kenal scam ni, okey, dia punya skim dia ada package dia. Dia ada package apa ni? Dia ada package diamond, dia ada package gold, dia ada package platinum. Dia ada daripada start daripada pelaburan serendah RM1,000 ataupun mungkin 100 sehinggalah skim yang paling mahal, okey, bukan skim paling mahal, package yang paling mahal sehingga RM100,000 ke RM60,000 ke dan sebagainya. Itu adalah salah satu ciri-ciri apa ni panggil scam lah, skim cepat kaya. Doktor rasa kenapa diorang buat macam-macam package? Mungkin kalau hot start rendah ni untung dia sikit. Kalau hot besar yang skim mahal ni untung dia lagi besar. Betul tak? Okey. Kenapa diorang buat yang banyak-banyak level ni? Ada level yang paling murah daripada RM1,000 ni, kemudian sampai level paling mahal mungkin RM60,000 ke RM100,000 ke. Sebab dia nak scam orang lain-lain. Kalau hot rendah ni mungkin dia nak scam hot kerja pencuci. Kalau hot pangkat-pangkat tinggi, doktor-doktor, lawyer ni mungkin dia guna hot skim hot besar, hot package besar. Mahal sikit. Yang tu betul, tepat. Tapi bagi saya ada satu benda yang paling yang dia ada satu benda yang lagi, faktor yang lagi besar. Kenapa dia buat macam tu? Faktor dia adalah emosi. Okey. Emotion. Okey. Kebiasaannya, kalau saya tiba-tiba jumpa Dr. Joe, doktor, ada satu skim bagus ni, 10% sebulan. Agak-agak apa reaksi doktor pada masa itu? Doktor ada tak rasa macam ragu-ragu ke? Kalau orang tu kita kenal, yakin mungkin ada sikit-sikit percaya tak. Okey. Tapi kalau ni sebab dah banyak baca apa semua kan, mungkin kalau ada guaranteed return tu, kata 10% guaranteed sebulan, itu dah. Okey. Kebiasaannya orang awal-awal bila contohlah saya approach ini scam, silap. Ini adalah satu skim pelaburan. Kalau saya approach, walaupun saya bagi presentation baik macam mana pun, lumrahnya majoriti orang dia akan ada rasa tidak percaya. Your law ke skim ni. Dia akan rasa tak percaya. Tapi biasanya scammer dia akan tu persuade. Okey, bila persuade tu dah sekali kita kena okeylah, bolehlah saya nak melabur. Tapi orang takkan melabur sekali banyak. Dia akan masuk package yang paling murah sekali. Okey. Bila dia dah masuk package yang paling murah, okey, so dia akan dapat return. Dan scammer, orang masuk package paling murah, there is no problem, dia orang nak bagi return. Okey. So bila dia dapat return, dia akan rasa skim ni betul ni. Sebenarnya kenapa dia buat yang ada level-level yang banyak tu? Sebab dia nak bina trust. Dia nak macam kita trust sebab orang tak akan masuk sekali sebanyak RM100,000. Orang akan rasa sanksi. Dia akan masuk yang package paling murah dulu. So bila dia dah start percaya, scammer sebulan lepas tu ke 2 bulan lepas tu dia akan datang, doktor, takkan RM10,000 je doktor, 10% kot sebulan. Doktor tak nak ke try package yang paling mahal. Rugi doktor, baik 10%. Kalau doktor melabur RM1,000, sebulan hanya dapat 100. Rugi, baik doktor masuk RM60,000, sebulan boleh dapat RM6,000. Bayangkan kalau setahun. Setahun 12 kali 6, RM72,000. Lagi banyak daripada modal doktor sekarang. Tapi sebab masa hot kecil tu, boleh dan tak boleh tu, dia pun rasa yakin. Kemudian pelabur ni dia akan rasa betul juga. Dan pada masa itu scammer ni dia akan cuba mainkan emotion. Doktor rugi doktor, baik doktor masuk package yang paling mahal. Dan pada masa itu kita dah bersifat irrational dan kita akan terfikir, rasa betul sebab masuk RM1,000 pun dapat ni. Memang betul dia punya 10%. Dan pada masa itulah orang akan masuk yang paling mahal. Dia akan masuk paling mahal. Kalau dia tak ada PT pun dia akan buat pinjaman. Dia akan suruh kita buat pinjaman. Dia akan suruh kita buat personal loan. Kalau cara lain adalah guna kita punya swap, kita punya kad kredit. So itulah sebab kenapa dia buat package. Sebab dia nak bina trust. Daripada trust itu, dia nak membina kita irrational, dia akan pokok kita, jadi kita punya irrational, akhirnya kita masuk skim yang paling mahal. Sebab orang first time tak akan masuk terus yang paling mahal. Orang mula-mula sekali dia akan rasa doubt dulu. Itu adalah normal psikologi orang. So scammer ni diorang memang dah study dah. Diorang dah study kita punya psikologi. So diorang tahu dekat mana titik kelemahan kita ni orang awam. Sebab itulah kita kena
apa panggil, kita kena hati-hati dengan skim-skim yang ada package-package ni. Kita kena tengok juga dia punya business model dia macam mana. Dia berlesen ke tak. Cakap pasal berlesen. Kalau macam apa ni panggil, kalau macam MLM yang memang betul, diorang mesti kena ada lesen. Lesen itu dipanggil lesen akta jalan langsung, SJL, dengan KPD NKK. So kita kena pastikan MLM tu dia ada lesen tak. And then lesen KPD NKK dia bukan setakat syarikat je, dia juga ada produk-produk dia. So kita kena tengok produk-produk tu ada tak dia punya SJL dia. So itu adalah salah satu cara kalau kita nak pastikan bahawa skim yang orang approach kita tu, skim pelawak ke skim yang betul-betul MLM yang legit lah. Sebab dia lebih kurang lah kalau kita tak tahu, tak ada ilmu kan. Kita tengok ni MLM dengan skim cepat kaya lebih kurang lah. Itu yang kadang-kadang tu tengok orang MLM betul pun orang dah tak percaya dah. Sebab kes banyak sangat hot tipu ni. Jadi macam tu pula dia. So kalau kita nak dah tahu ciri-ciri skim, kita ragu-ragu, kita rasa macam ada ni, kita boleh buat laporan ke pihak kuasa ke ke mana tu? Okey. Pertama sekali, kalau macam kita dah rasa kita kena tipu, kita kena cepat-cepat buat laporan polis. Kebiasaannya, skamer yang bijak, okey, dia akan cari orang-orang kaya macam Datuk. Pertama, sebab orang ni banyak duit. Kedua, orang-orang ni diorang ada pengaruh. Diorang ada pengaruh dan dia adalah orang Soho. Biasanya orang ada pengaruh dengan Soho ni, diorang akan rasa tak nak buat laporan polis sebab cemar dia punya nama. Sebab itu diorang target orang-orang yang profesor apa benda apa semua ni. Sebab diorang duit banyak, pada masa yang sama diorang segan. Diorang tahu kalau macam orang ni kantoi, diorang takkan simply report sebab cemar dia punya maruah terlibat dengan scam. Itulah skamer bijak. Kenapa dia cari orang-orang yang macam ni. So nasihat saya, kalau macam jadi mangsa penipuan, kena buat report. Tak kisahlah kita pangkat apa sekalipun. Yang kedua, ada juga scam, okey, yang dia bijak juga. Dia hanya fokus yang modal-modal rendah, iaitu modal dalam 100, dalam 200. Kenapa diorang fokus yang modal rendah ni? Okey, sebab diorang nak elak cepat kantoi dengan pihak berkuasa. Sebab kalau contohlah 100, macam doktor lah. Kalau doktor kena tipu scam RM100. Yalah, tak padan nak pergi bala polis dengan 100 ya tu semua. So keyword dia kena juga buat laporan polis. Itulah kalau kita dah buat laporan polis, walaupun 100 kita seorang. Kalau 100 orang, kalau 1000 orang, tu umumnya ramai juga orang kena dia. Ramai juga yang kena. Okeylah, terima kasih banyaklah Dr. Hanif mari pada hari ni. Banyak kita boleh tahu pasal scam ni. Kadang-kadang ada nak tahu beza antara MLM yang betul ataupun ada skim cepat kaya yang menggunakan model MLM. So alhamdulillah lah, dan semoga saing-saing sobat kita semua ni tak kena tipu lah. InsyaAllah. Itulah. Dan terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Dr. Hanif Yahya kerana bersama kita pada hari ini dalam rancangan Kecek Kira bersama Kelantan TV, Kelantan Kini di Holiday Villa Hotel, Wakah Cik Yeh. Dan semoga kita semua terselamat daripada scam cepat kaya ni. Dan kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.